Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Dr. Anizawati binti Ahmad selaku penceramah pada hari ini. Yang berbahagia Dr. Ashraf, Ketua Pusat Pengajian. Yang berbahagia Dr. Nazira, Ketua Koordinator Khusus. Yang berusaha Dr. Fazli Amri bin Muhammad. Yang dihormati Prof. Madya Dr. Nur Aizam binti Adnan, pensyarah UiTM Shah Alam. Barisan pensyarah UiTM, wakil-wakil penyelidik dari Nahrin, hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke majlis webinar yang bertajuk C-Level Rise. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menandatangan mengaminkan bacaan doa memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan Saudara Muhammad Ilyas bin Ramli untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Ilmul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Karim, Ya Wadud. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis webinar pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menerima ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kami ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Lal Jalai wal Ikram. Gunakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, tenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu berdepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Saudara Muhammad Ilyas bin Ramli atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai ceramah dibuka, suka saya membacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Dr. Anizawati binti Ahmad. Beliau memperoleh diploma dan ijazah dalam bidang kejuruteraan awam dari Universiti Teknologi Mara pada tahun 2005 sehingga 2008. Beliau juga telah mengambil master dalam bidang yang sama dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2016. Beliau telah mendapat pengiktirafan dari badan profesional iaitu Board of Engineer Malaysia dan juga Institute of Engineer Malaysia. Beliau bekerja di Coastal Management and Oceanography Research Centre, National Water Research Institute of Malaysia, NARIM, sebagai Research Officer dari tahun 2009 sehingga kini. Kajian dan projek yang terlibat adalah pada tahun 2020, iaitu analisis penilaian risiko guna tanah terhadap aspek sosioekonomi dan fizikal di Perak. Anugerah yang telah beliau kecapi adalah Anugerah Penulisan Ilmiah Nahrin 2017 dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Nahrin 2018. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Anizawati binti Ahmad untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Boleh dengar saya? Waalaikumsalam. Boleh, Doktor? Okey. Okey. Terima kasih kepada pihak UiTM kerana menjemput Nahrim untuk bersama dalam webinar series yang kelima inilah. Dan yang saya hormati Ketua Pusat Pengajian Dr. Ashraf, Ketua Koordinator Khusus Dr. Nazira, Pensyarah Dr. Aizam, Pensyarah Marine Resource Management, dan Dr. Fazli Abri, dan pensyarah-pensyarah lain serta pegawai daripada Nahrim dan pelajar-pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Wati Binti Ahmad, pegawai penyelidik di Nahrim dalam Pusat Kajian Pantai dan Oceanografi Nahrim. Jadi pada hari ini saya akan membuat cerita pembentangan mengenai sea level rise in Malaysia. Sekejap boleh dengar bising, ada bising-bising kat belakang tu. Minta maaf sebab ada orang cuci tingkap pula kat belakang ni. Minta maaf. So saya akan teruskan dengan pembentangan saya sea level rise in Malaysia. Okay, so content of my presentation akan menceritakan sedikit tentang introduction on Nahrim, sea level rise projection in Malaysia, impact of sea level coastal area, research on sea level rise, research method, case study, Nahrim's rules, and conclusion. Jadi saya ingin berkongsi sedikit introduction on Nahrim. Ini adalah kompartmen Nahrim di Seri Kembangan Selangor. Dan di sini semua boleh lihat, ini adalah bangunan pentadbiran Nahrim, makmal hidrolik dan instrumentasi Nahrim, dan juga makmal kualiti air Nahrim. Dan Nahrim terletak di Seri Kembangan Selangor. Saya ingin berkongsi sedikit video corporate Nahrim untuk makluman semua lah, yang mana mungkin ada yang tak familiar lagi berkenaan mengenai Nahrim. Nampak tak? Boleh nampak tak saya punya share? Puan kena share dulu. Kena share dulu. Boleh nampak? Ya, boleh. Ini adalah pengalaman mengenai Nahrim lah. Peluang untuk menubuhkan isu penyelidikan terhadap kepada Malaysia atau Nahrim bermula daripada hasil kajian Ketuan DEC atau pada tahun 1990. Laporan kajian tersebut memperhatikan penubuhan pusat penyelidikan keupayaan untuk menjalankan kajian simulasi
Kedua, Okey, demikian tadi sedikit sebanyak pengenalan mengenai Nahrim. Jadi lepas ni bolehlah kalau nak buat lawatan ke Nahrim lepas habis PKP ni kan. So kita ke topik kita pada hari ini iaitu sea level rise. Jadi climate change in Asia and Southeast Asia region telah menyebabkan berlakunya warmer temperature, more intense precipitation event, large variation of rainfall and temperature associated with rainfall, changes in monsoon, sea level rise and warmer ocean and acidification. Jadi seperti gambar di sini, worldwide glacier are melting. Sebagai contoh, Duran Glacier image pada tahun 1900 dan tahun 2000 membuktikan bahawa memang glacier are melting. And then the rate of global mean sea level rise has been greater since mid of 19th century. So daripada IPCC, AR5 menunjukkan bahawa kenaikan suhu dari tahun 1901 hingga 2012 adalah sebanyak 0.89 degree Celsius, di mana kenaikan atas laut adalah 190 mm, iaitu 1.7 hingga 2.1 mm per year. Jadi future rise of global mean sea level ini adalah disebabkan oleh thermal expansion, melting of glaciers and ice sheet, and land water storage changes. Dan ini adalah bergantung kepada representative concentration pathway, iaitu RCP emission yang kita follow. Apa itu RCP? So, RCP ini digunakan dalam AR5 untuk membuat projection sea level rise. RCP adalah representative concentration pathway. It's a greenhouse gases concentration, not emission, trajectory adapted by the IPCC. So, kita ada 4 RCP, iaitu RCP 2.6, 4.5, 6 and 8.5, di mana value ini dilabel after a possible range of radioactive forcing value in the year of 2100, which means that kalau RCP 2.6 itu bermaksud 2.6 watt per meter squared respectively.
Okay. So boleh tengok daripada graf di sebelah ni. So menunjukkan part RCP equivalent mengikut tahun lah. Okay. Pada Sea Level Rise Projection in Malaysia oleh Nahrim. So, Nahrim mula involve dalam kajian keadaan hal ini daripada 2009-2010. Dan first projection yang Nahrim keluarkan untuk Malaysia adalah pada tahun 2010, iaitu menggunakan AR4. Dan the latest one is 2017, iaitu menggunakan AR5. So ini adalah Sea Level Projection Malaysia yang terkini daripada kajian 2017, di mana SLR rate mm per year jika kita menggunakan tight gauge adalah 2.2 hingga 5.3 mm per year, dan satellite altimeter adalah 2.8 hingga 4.4. Jika dibandingkan dengan global adalah 3.2. So within kita punya local projection adalah within global punya projection. Jadi untuk projection on sea level rise at 2100 for Malaysia, RCP 8.5. Kenapa kita guna RCP 8.5 ni? 8.5 adalah dikatakan adalah business as usual. Maksudnya kita tak ada ambil inisiatif untuk mengurangkan greenhouse gases dan sebagainya lah. Jadi kalau 2.6 tu adalah maximum mitigation yang kita ambil. Jadi dari sini kita akan more kepada worst case scenario, iaitu RCP 8.5. Jadi untuk projection 2100, RCP 8.5 untuk Semenanjung Malaysia adalah 0.67 meter hingga 0.7 meter pada tahun 2100. Di mana kita tengok maksimum sea level rise adalah pada east coast of Peninsula Malaysia, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. While untuk di Sabah dan Sarawak adalah 0.71 meter hingga 0.74 meter. Di mana Kudat adalah mendapatkan kenakan asal yang tertinggi. So, kita boleh tengok ini adalah level projection meter for Malaysia untuk kesemua lokasi tight gauge di Malaysia. Okay. So kalau tengok dari progression map ni lebih jelas lah. Kita tengok dari segi pantai timur Semenanjung Malaysia dan juga di Sungai Kudat ada tinggi lah untuk kenakan aras laut 2001 RCP 8.5. Jadi ini kita ada, Nahrim ada membuat comparison of sea level rise trend, boleh observe daripada data JUPEM dan projection yang dibuat oleh Nahrim. Jadi daripada graf yang ditunjukkan ini menunjukkan memang projection yang dibuat oleh Nahrim dan juga observe punya tight level memang berada di dalam kita punya panggil range kenaikan aras laut sebutlah. Okay, so impact of sea level rise on coastal area. So ada banyak lah. So sedikit informasi untuk coastal area di Malaysia. So kita ada 8,840 km coastline in Malaysia. So daripada total coastline itu adalah 1,348 km dalam eroded coastal areas. So ada class 1, class 2 dan class 3. So this one is data from GPS lah. Dan apa yang ada daripada coastline ni, apa yang merisaukan adalah 31% penduduk Malaysia ni adalah kebanyakannya tinggal dan juga bekerja di dalam bidang coastal zone lah. Okay. Jadi ini adalah contoh erosion di Pulau Pinang. Kita tengok memang tinggilah erosion dia, lebih daripada 1 meter. Okay, what is the impact of climate change on coastal area? So climate change ni, so sea level rise ni induced by climate change. So selain daripada itu, changes weather pattern, temperature change, precipitation change. Hello. So daripada climate change yang induce sea level rise ada menyebabkan juga physical impact dan economic and social impact.
So, contoh physical impact adalah coastal inundation, storm surges, saltwater intrusion, erosion, and ecosystem changes. So, macam kita nampak ke bawah ni adalah Kelang Selangor dan juga Padang Kota Pulau Pinang pada tahun 2015. Ini surges dia makin tinggi lah. Dan untuk economic and social impacts, so kita ada menyebabkan property damage, loss of land, resettlement, injury and loss of life. So, macam ni menggambarkan lipat Terengganu, kisah ni sangat severe. Dan juga Batu Pahat Johor yang mana kalau tengok ni dah air melimpah tu dah melebihi struktur lindung pantai yang ada di kawasan tersebut lah. Okay. So, how will sea level rise impact on coastal infrastructure in Malaysia? Kenapa? So, climate change cause rise of sea level. So, sea level coupled with storm surge will continue to increase the risk of major coastal impacts on its transportation infrastructure, including both temporary and permanent port and harbour, road and bridges. So, katanya di Langkawi Kedah ni adalah jeti Langkawi. Air ni telah sampai ke dinding jeti ni. Maksudnya dia punya orang kata surfboard tu dah tak ada lah. So, also threaten the well-being of urban residents in coastal region. So, essential infrastructure systems such as water, energy supply, transportation will increasingly be compromised by integrated climate change impact. Okay. So, others after the ocean and coastal dynamics, coastal nations are exposed to erosion due to climate changes and coastal development. Okay. So, apa yang telah dijalankan oleh Nahrim sepanjang 2010 hingga 2020 ini, research on sea level rise. So, ini adalah kawasan study areas yang telah Nahrim jalankan kajian sama ada secara terperinci melibatkan CVI, Coastal Desktop Study, penerobosan air masin, kajian ban dan pemantauan sea level rise. So, untuk pemantauan sea level rise ni adalah Nahrim ada memasang CCTV di kawasan-kawasan tertentu untuk memantau kenaikan aras laut di kawasan-kawasan tersebut lah. Ini adalah senarai untuk makluman semualah, senarai kajian berkaitan sea level rise yang telah dijalankan oleh Nahrim. So, boleh tengok daripada di sini dah banyak. Dengan ni kita juga ada kerjasama dengan universiti, banyak jugalah. So, secara MOU pun ada. So, ini tamat pada tahun 2020 lah. So, daripada kajian yang telah dijalankan itu, research method yang Nahrim gunakan adalah dua lah. Daripada kita ada digital elevation model data yang provided by JUPERM dan sea level rise projection value yang Nahrim unjurkan. Menggunakan dua. Satu, kita ada bathtub field. Secara bathtub field iaitu GIS based lah. Dan juga kedua, hydrodynamic modeling iaitu numerical modeling menggunakan software Mike21. So, untuk GIS base ni, dia lebih kepada simple method lah untuk predict secara kasar Indonesian area di satu kawasan. Jadi, menggunakan untuk bathtub field yang kita guna adalah DEM pada tahun 2008, produk by JUPERM dan 1 hingga 5 meter resolution dan only cover 2 km inland. But if untuk hydrodynamic modeling, kita cover 5 km. So, dia bergantung kepada dynamic model lah sebab bergantung kepada tidal effect. Jadi, untuk lebih faham macam ni. Contohnya ini adalah example untuk bathtub field. Kalau contoh sebagai stesen pasang surut cenderung ni, kalau kita tengok aras pasang tertinggi mengikut rekod data JUPERM 2016 adalah 1.08 meter. So, dengan kenaikan aras laut di kawasan ini adalah pada tahun 2050 adalah 0.233. Kita simply added this value, so kita dapat 1.31 aras air tahun 2050. So, kita modelkan dalam GIS punya base lah. Dan kalau 2100, so kita added 108 dengan value unjuran 0.7, so kita dapat 1.78. So, this is implemented of bathtub field lah. So, kalau untuk numerical modeling, contohnya Sekolah Negeri Sembilan dan Melaka, ini adalah menggunakan numerical modeling. So, ia lebih detail dan kita lebih boleh tahu berapa kenaikan di satu-satu kawasan. Contohnya macam ni baseline, surface elevation dia 1 hingga 1.2 meter. So, pada tahun 2100, so kita boleh nampak dengan Indonesian area,
Dan juga walaupun dia tak ni, dia ada kenaikan surface elevation tu daripada 1 hingga 1.2 dan jadi 1.8 hingga 2 meter di kawasan Negeri Sembilan ke Melaka ni. Okay. Begitu juga dengan Kelantan. So kita boleh nampaklah perbezaan dengan kenaikan air laut tu dengan baseline condition dan tahun unjuran kenaikan air laut kita. Okay, ini adalah contoh. Kalau kita tengok yang merah ni adalah BAFTA punya result dan yang biru ni adalah Indonesian daripada numerical modelling. Ini adalah yang Negeri Sembilan dan Melaka tadi. Dan ini untuk Kelantan. So kita boleh nampaklah perbezaan dia. Detail tadi dengan secara kasar dia macam mana. Okay. Seterusnya saya akan go further untuk satu contoh case study yang kata lebih terperinci dan menyeluruh lah. Di mana kalau SLR ni kita bukan saja nak tengok kita projection on sea level rise, tapi kita nak tengok apa impact dia pada satu kawasan tu. Dan juga selepas dapat impact tu apa kita buat untuk mitigate dia dan berapa cost dia. Jadi ini adalah satu contoh kajian yang Nahri masukkan yang lengkap lah boleh katakan. Okay. So di case kita adalah di Klang area. So sebab ini yang berkata. Jadi ini adalah projection untuk pelabuhan Klang. Okay, kalau kita lihat adalah kalau RCP 8.5 untuk Klang pada tahun 2100 akan dapat 0.68 meter RCP 8.5 Dan ini adalah study area dan territorial division untuk Klang. Kita bahagikan kepada 5 kawasan, iaitu Island of Klang, Port Klang, Pulau Indah, Pulau Teluk Gong dan Pulau Keri. Ini adalah population density people per kilometer square di kawasan kajian kita. So, ini adalah kawasan kajian semasa lawatan tapak pada tahun ni lah. Jadi kalau kita boleh nampak ni semuanya kawasan mangrove area, Old Jetty. So dah macam kawasan Jetty ni apa? Inundated during high tide. Macam kalau kita lihat di G ni, high tide dan low tide dia memang sangat tinggi dan masa high tide ni memang dah sampai aras Jetty. Okay, ini adalah settlement di Pulau Ketam. So kita nampak ada memang banyak perumahan di sini, kampung atas air lah. Okay. Dan juga aquaculture activity. Dan ini adalah semasa kajian kan land use pada 2012 menunjukkan ini adalah mainland dia adalah mangrove forest and wetland. So settlement concentrated at Bagan Kecau and Bagan 5 dan semua settlement of orang asli at Pulau Ketam. So main economic activity is fisheries. Jadi maximum water level of the island 1.8 meter to 2 meters. Itu sufficient. So highest water level is near northeast of Pulau Klang. Jadi daripada ini adalah unjuran pada Fujian 2020 di mana daripada ni kita findings is 94.42% affected area are forest area, so mangrove lah. And as approximately 62.23 hektar of urban settlement will be affected by this SLR, accounted 100% of the populated area of Bagan Kecau and Bagan Sungai Lima. So ini adalah contoh kita punya pemodelan hidrodinamik kawasan kajian. Mereka memang walaupun kawasan ada setengah kawasan tu yang tidak di inundated, but kita boleh nampak dia punya kenaikan surface elevation tu meningkat lah. Okay. So macam ni, maximum water level of island are between 2.25 meter to 2.65 meter. So projected to increase to 2.7 to 2.75 in the year 2040. So increase further to 2.75 to 2.8 for Penang Island in 2060. And Bagan Kecau of Pulau Ketam will experience increase 2.8 to 2.85. That's why di sini bila ada banyak penempatan penduduk dia akan affected lah.
Then highest water level near northeast of Pulau Kelang above 2.85 meter, and almost all existing settlement of Pulau Ketam will be affected. Ini finding Nahrim lah. Okay. Daripada itu kita ada buat summary of impacted zone due to coastal flooding, damage and losses. Jadi ini adalah summary of impacted land use. Jadi banyak yang impacted sebab kita ada bahagikan zoning block untuk housing, industri, institutional, ikut kepada dia punya guna tanah. Dan daripada sini kita dapati the biggest impacted land use is mangrove forest. Lebih kurang 63.36%, mainly at Kelang Island. And the second biggest is industry, which is 857 hektar, mainly at Port Kelang and Pulau Indah. Okay, this one. So, example of land use flood. Yang macam ni, negative impact dekat kawasan Silveras anticipate to the study area is increase in size of inundation compound, jadi increase in depth of water level, increase of inundation area, flooding area, and also inflow from opening channel might cause the excess water to flow toward higher ground level in the catchment. Okay. Macam untuk kita kira flood losses ni dibahagikan banyak lah, tangible, intangible losses lah. I don't want to go to detail, but macam mana kita dapat calculation this untuk losses dan dapatkan harga berapa kita akan loss ni is based on berapa macam untuk mangrove, commercial, untuk industrial, urban and plantation ni. So this one will be important lah untuk kita kira berapa losses yang akan dihadapi disebabkan inhalation of sea level rise. So daripada source ni kita ada macam daripada valuing the potential economic value of mangrove resources in city wetland, flood loss assessment in Kota Tinggi, dan juga flood loss assessment of the 2003 Muja River Food JPS. So daripada source ni kita come up with this the factors lah. Dan ini adalah daripada kajian yang telah dijalankan dan output hasil yang modeling baju dan sebagainya. So ini adalah adaptation dan mitigation measures yang Nahrim cadangkan di kawasan kajian yang melibatkan mangrove area, coastal protection dan structures. So macam ni untuk yang coastal punya settlement ni untuk retreat inland. So macam higher platform at the jetty. So kalau kita tengok lebih dekat, contohnya macam ni di Pulau Ketam Kelang, even though kita macam Silveras ni orang cakap silent treat, but macam penduduk sendiri telah ambil inisiatif sendiri untuk mitigasi daripada kanak-kanak soal ni. So dia orang sendiri telah menaikkan sendiri dia punya pile rumah-rumah dia di kawasan kajian lah. Kita tengok ni, kalau dapat dia punya beza warna pile ni, so ni dah dinaikkan oleh penduduk sendiri. Kita tengok lebih jelas. Okay. Ini contohnya, inilah bangunan kerajaan dah silap saya. So ini adalah highest watermark yang ada sekarang. Maksudnya dah sampai ke dinding bangunan lah dengan keadaan sekarang. Okey, ini contoh lain yang latest jadi. So contoh ini Kelanang Beach, so dengan air pasang besar dan sebagainya. Di Morik Beach, kalau kita lihat dia dah melepasi struktur pantai yang sedia ada. Dan juga Kelang City telah air laut melimpah ke bahagian pembandaran di Kelang. Dan juga ini adalah Kelang, contohnya apabila ban pantai pecah. Apabila ban pantai pecah, menyebabkan berlakunya penebusan air laut lah, dan agak besar lah kejadian ini dan menyebabkan banjir yang teruk. Jadi apa yang kita cadangkan selain daripada itu adalah adaptation approach to sea level rise. Dengan adanya impact yang kita perlu adapt dan mitigate lah. Contohnya today kita okay kan, so adaptive response either accommodation, protection, beach nourishment ataupun retreat.
So accommodation tu let's say macam kita naikkan rumah tinggi macam tadi yang dijalankan oleh penduduk di Kelang, menaikkan dia punya pile rumah kan. So macam protection lebih kepada hard structure untuk buat benteng dan sebagainya. So beach nourishment, so retreat. So wish retreat ni perlukan new land punya adalah untuk kita retreat. Sebab contohnya kalau saya suka nak highlight kan, contohnya kalau structure protection, let's say kalau mangrove area, bagi tahu kalau mangrove area, kalau ada coastal protection, sebab dia akan affected juga dengan seluruh ni sebab seedling, kalau aras laut meningkat, dia tak dapat survive lah. Jadi dia nak retreat ke further inland, dia tak boleh sebab adanya coastal structure. Itu contoh untuk mangrove lah. Okay. Okay, untuk adaptation measures, construction of rock bund, road revetment, maintenance, dredging of river, placing of existing rock revetment, rock bund, tidal gate to prevent saltwater intrusion in river system, and other placing of jetty, walkway, platform level. So ini adalah yang real time lah, yang berlaku di Langkawi. Okay. So, kalau dia keadaan semasa dah macam ni, bayangkan kalau kenaikan aras laut tu berlaku, jadi akan lebih affected lah. So, wave buffer, offshore backwater, geotube, ada mangrove replanting, beach nourishment, replenishment. So, macam contoh mangrove replanting, Nahrim juga involve lah dalam komiti penanaman bakau di Malaysia. So, ini adalah one of aktiviti yang dijalankan oleh kerajaan untuk selepas tsunami event 2004. Jadi mangrove replanting ini sekarang memang sedang dijalankan dan Nahrim adalah satu jabatan yang antara yang memberi nasihat dan juga kepakaran dalam untuk satu kawasan untuk menjalankan penanaman bakau. Okay, ada constructed adaptation measures yang kita boleh jalankan untuk silveras adalah constructed wetland, coastal retention pond dan juga construction of sandbank along shoreline during highest tide events. Ini contoh yang dijalankan sebelum ni lah apabila adanya banjir disebabkan oleh highest tide event. Okay. So, selain daripada case tadi itu, so saya suka untuk kongsikan ada case study on silveras instead of just untuk Indonesian. Ada juga untuk impact silveras on mangrove. Ya, kita dapat tahu prediction of changes of water level and velocity due to sea level rise. So, kita boleh nampak perbezaan water level di kawasan mangrove. Dan kita nampak kalau untuk pengetahuan kan, selain daripada kenaikan air menyebabkan perubahan kepada ketinggian air, kita juga menyebabkan perubahan kepada current speed, ombak dan sebagainya lah. Contohnya kalau current speed untuk kenaikan laut, jika kawasan mangrove ni dia okay, stable dan boleh kita survive kalau current speed tu less than 0.3 meter per second. But if dia berubah, dia akan tak stabil sebab dia menyebabkan river bank erosion dan sebagainya. Jadi pokok bakau tu pun akan affected. Selain dia juga dia punya new seedling tak boleh nak survive. Okay. So next one, mau kepada CVI, ini Kelantan Negeri Sembilan Melaka. Dia contoh-contoh tak question lah. So CVI lagi. Jadi kawasan bertanya banjir di Kedah, di Johor. So salt water intrusion, kita punya alat lah M9 yang digunakan untuk buat salt water intrusion. So ini contoh kajian untuk penebusan air masin lah di Sungai Buah Johor. So daripada ni pun kita boleh nampak daripada pergerakan asap ni macam mana penebusan air masin tu efek dan sejauh mana dia pergilah.
Apa yang berlaku apabila perumusan air masin ni terjadi, macam let's say kalau kawasan tu ada water intake untuk domestic use dan sebagainya, so it will be affected lah untuk kita punya air minum dan sebagainya. Okay, ini contoh kajian perumusan air masin di Sungai Merbuk, Kedah. So, dia nampak. So, boleh masuk penetrate further inland. Berapa bila dengan kanak-kanak laut akan lebih ke dalam lah air masin tu masuk. Okay, ini adalah contoh silveras di pulau, kawasan pulau, Redang, Tioman dan juga Perhentian. Ini adalah kawasan Indonesia lah disebabkan kanak-kanak laut. Ini kawasan pulau Redang, pulau Perhentian. So, Pulau Tioman. So, apa yang dimakan adalah kawasan-kawasan tourism and recreation activity kita lah. So, daripada semua data collection Nahrim, Pusat Kajian Pantai dan Oceanografi khususnya, dan juga kajian, kita ada web base lah untuk kita simpan data yang dipanggil MyCoast. So, MyCoast ni boleh diakses oleh semua public punya, boleh akses lah. But untuk kita ada publishkan kat mana data dan what type of data yang kita ada. But if anybody nakkan data tu, still kena hubungi kita lah, sebab kita tak simpan untuk boleh di-download di dalam website ni. Cuma kena kita just publish data apa yang kita ada, metadata, raw data kat situ lah. Jadi kalau berminat dan boleh nak perlukan, so, still kena come back to Nahrim lah untuk minta data tersebut. Okay. So, boleh search inilah nama ni kat website, ada kat Google tu, so nanti boleh akan nampak this one lah. Okay. Okay, apa Nahrim punya role dalam climate change dan sea level rise ni? Jadi apa yang Nahrim involve kan dalam untuk climate change, sea level rise ni, act as the chair of the technical working group, CWG on vulnerability and adaptation, VNA, which also act as the climate projection support group, and it is by 5 working group sectors lah. Contohnya water and coastal resources, infrastructure, energy, agriculture, forestry, and biodiversity, and public health. So Nahrim also member of technical committee for research and development that study on the program of planting of mangrove trees and other suitable tree species along the national coastal area. So dengan this committee banyak juga lah dah kita bagi consultation dan juga kepakaran untuk di mana mangrove boleh ditanam. So other than this, kita juga also promote awareness program, engagement towards coastal community and local authority, and also as advisor to the government on issue related to climate change. So Nahrim juga bekerjasama dengan rapat lah dengan universiti, contohnya UKM, UMT, juga UITM sekarang untuk menjalankan kajian-kajian kenaikan aras laut lah secara MOU. Jadi conclusion daripada saya presentation hari ini adalah government agency and organisation should set an adaptation plan that focus on infrastructure system to be successful. This adaptation effort require cooperative private sector and governmental activities, but institutional may face many barriers to implementing coordinated efforts. So some of the natural disasters cannot be prevented, but good disaster management can save more life. Okay. So before saya akhiri saya punya presentation pada hari ini, I would like to share one video that can conclude what I'm saying today, so that you can lebih faham, sebab dia lebih kepada animation. So harapnya lebih memberi kefahaman lah kepada semua mengenai sea level rise ni.
NASA has observed the Earth getting warmer and the sea level getting higher. What's the connection? Just like Mercury. Okey. Itu je daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Puan Anizawati binti Ahmad di atas ceramah itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Sekiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada penceramah, peserta diminta untuk menulis soalan di ruangan chat. Boleh baca soalan kot. Ada kat chat. Okey, soalan yang pertama yang ditujukan oleh Dr. Nur Aizam. A study by Center of Government and Political Studies reported that by 2050, 9 cities in Malaysia will be underwater due to sea level rise. Based on your study, is this almost similar to your findings or is it their findings? It's totally misleading. That's all. Okay, I believe this adalah result yang dikeluarkan oleh Climate Central yang viral last years lah. So, untuk pengetahuan semua, Nahrim telah membuat jawapan balas untuk video yang diviralkan tersebut. Baik, untuk pengetahuan, apa yang kita dapati daripada Climate Central punya study adalah menggunakan GIS dan apa yang hasil yang diviralkan tu underwater, Malaysia will be underwater due to sea level rise is a bit overestimate lah. Di mana dia tak secara lokal dan di mana dia include banyak dia termasuk storm, annual flood dan juga menggunakan resolution yang cost banding kepada coastal resolution. So mana kalau Nahrim macam kita Nahrim sendiri buat, kita lebih localize lah, lebih localize data DM yang lebih orang kata resolution dia lebih bagus dan juga secara hydrodynamic dynamic tadi macam contohnya numerical modeling tadi, so kita lebih dynamic. Jadi yes, memang ada berbeza lah dengan apa yang dikeluarkan oleh Climate Central tersebut. Dan we believe that Nahrim lebih tepat insyaAllah sebab kita menggunakan data DM dan juga modeling yang lebih lokal. Itu je lah untuk menjawab daripada Dr. Aizam. Okay, next.
Terima kasih kepada Puan Zawati. Okey, untuk soalan seterusnya yang ditujukan oleh Idham Khalid. Dalam CMIP 5, 8.5 senario, berapa model yang digunakan atau miss value semua model? Model 28 ni. 28 ni. 28. So untuk kita punya projection 2017, yang digunakan untuk estimate 8.5 scenario sebanyak 28 model lah yang kita gunakan untuk RCP 8.5 tersebut. 28 model. So based on report Nahrim lah 2017, so if you guys nak this report, boleh saya akan sharekan nantilah. Okay, soalan seterusnya. From your presentation, it seems that Nahrim have more natural science kind of research. Does Nahrim make research on human dimension too? Ya. Selain daripada sains punya dimension, kita ada juga, that's why tadi kalau saya tunjukkan tadi, contohnya di Kelang, kita ada membuat whole dimension lah, dari segi vegetation, mangrove, dari segi perumahan dan juga segi human settlement dan sebagainya. So dari segi socio-economic value tu, yes, include lah untuk semua secara menyeluruh. So bukan setakat di Kelang lah, kita juga ada jalankan kajian di Sandakan, di Langkawi. So adalah kita memang include all this. So the latest one, dengan kerjasama UMT dan UTM juga, kita ada jalankan di pulau-pulau di Malaysia. Okay, thank you. Next one. Question is on social science part. The question is, how Nahrim work in ensuring the public could be more involved in the community program? Okay, untuk public awareness dan community program ni, contohnya macam Nahrim ada menjalankan program Rakan Sea Level Rise yang mana dirasmikan di Sarawak pada tahun 2015. Jadi kita ada Rakan Sea Level Rise yang mana sebagai pegawai di Nahrim tak dapat nak berada di site sentiasa. Jadi kita engage dengan komuniti dengan adanya program Rakan Sea Level Rise ni. Jadi rakan-rakan Sea Level Rise ni yang akan sentiasa update kita situasi semasa pantai jika ada masalah, jika ada banjir. So rakan-rakan Sea Level Rise ni yang menjadi mata-mata untuk Nahrim lah. Dan selain daripada itu, kita juga macam saya maklumkan tadi, kita ada pemasangan CCTV untuk pemantauan sea level rise di beberapa kawasan kajian. Jadi installation of CCTV ni pun melibatkan komuniti juga. Contohnya pemilik restoran dan sebagainya. Jadi ini pun awareness kepada komuniti. Dan selain itu, kita juga ada produk-produk inovasi yang dipasang di beberapa kawasan. Contohnya di Marang, Terengganu. So di kawasan Marang, Terengganu kita pasangkan produk inovasi untuk blok Nexi kalau tuan-tuan semua tahu, untuk Nahrim erosion protection and coastal expansion block. Jadi kita pasang di Marang, itu pun melibatkan komuniti juga untuk, sebab di situ adalah kawasan restoran dan juga kawasan untuk memancing. So memang kita melibatkan komuniti dalam setiap program kita untuk awareness lah. Kita juga sentiasa ada bengkel dengan stakeholders untuk menceritakan tentang kita punya hasil kajian, dapatan kajian, so that the stakeholders akan maklum kepada dia punya state lah, untuk supaya apa kajian yang dilakukan oleh kami sampai kepada bukan semua community dan juga implementation agency. Okay. So thank you. Soalan seterusnya adalah, how can researcher connect with Nahrim to work on case study or research? Ya, kita memang Nahrim sangat ada-alukan lah untuk collaboration with any research. So bukan setakat on sea level rise. So Nahrim ada
ada pusat kajian lain juga. Dan saya akan menjawab bagi pihak saya punya pusat kajian lah, pusat kajian pantai dan oceanografi. So mainly kita punya research adalah sea level rise lah. Saya bantu on sediment, on erosion dan sebagainya. So memang kita sentiasa ada dan bekerjasama dengan universiti-universiti dan juga jabatan lain. So macam UKM, UiTM kita ada. Boleh je kita kontak saya ataupun ada researchers untuk membuat research secara kerjasama lah. Ada nak bid untuk grant ke Science Direct ke FRGS ke, kita buat je lah. So memang kita alu-alukan. Terima kasih. Untuk soalan seterusnya yang ditanya oleh Saiful Aman, is SLR study at Nahrim take into account vertical land motion effect? Vertical land motion ni pergerakan vertical land lah. Ada pendapat belief orang akan question betul ke sea level rise berlaku ataupun berlakunya pemandapan tanah. So Nahrim ada membuat kajian pada tahun 2014 dengan kerjasama UTM dan juga JUPEM untuk case vertical land motion ni lah. Baik, apa yang saya share hari ni purely cuma sea level rise sahaja tanpa ada vertical land motion. Begitu juga dengan projection yang dijalankan oleh Nahrim adalah keadaan alas laut sahaja without vertical land motion. But kita pernah jalankan kajian tersebut lah. Sebab untuk memantau vertical land motion ni memerlukan pemantauan yang lama dan memang further study akan dijalankan lah. Okey. Itu je untuk terima kasih. Soalan seterusnya, berdasarkan kajian pihak Nahrim, adakah kepadatan penduduk di sesuatu kawasan memberi kesan terhadap hakisan sebagaimana yang berlaku di Jakarta? Hakisan dengan penduduk. Macam yang saya faham lah, kalau di Jakarta tu dia lebih kepada dia mendapkan disebabkan groundwater extraction dan sebagainya. Baik untuk dari segi hakisan dan kepadatan penduduk ni saya tak dapat nak nyatakan dengan jelas lah. Sebab setakat sekarang ni tak ada lagi kajian yang dijalankan related correlation between kepadatan penduduk dengan hakisan, because we are more on water, so effect water tu sendirilah berlaku kenaikan aras laut dan berlakunya perubahan ketinggian ombak dan juga laju arus dan juga dari segi perubahan sedimen. So itu je yang dikaji setakat ini. Jadi dari segi kepadatan penduduk untuk relatedkan dengan hakisan tu belum pernah buat lagi lah. Okay. Next, data pengalaman saya bagi aktiviti model seperti jika boleh tegak semacam lebih dan sebagainya. Okay. Untuk soalan seterusnya daripada Idham Khalil. Saya ada sedikit pengalaman dengan CMIP5 data. Dari pengalaman Idham Khalil, variability between models. Maaf, itu pandangan dia. Untuk soalan seterusnya, maafkan saya ya. Adakah kajian SLR yang dijalankan oleh pihak Nahrim di kawasan Pulau Tubua dan Langkawi? Apakah dapatan kajian dari projek modeling di pulau-pulau tersebut? Projection Langkawi ada. Langkawi 2013 kali. Okey, untuk Pulau Tuba alone kita tak ada buat, but whole Langkawi tu kita ada buat kajian pada 2013. Baik itu menggunakan projection yang lama, AR4. So the latest one untuk AR5 kita belum jalankan lagi.
Ya, untuk dalam projection untuk Langkawi pada yang baru punya 2017, kenaikan aras laut pada 2100 RCP 8.5 will be 0.68 meter. Okay. Okay. Soalan seterusnya daripada Muhammad Sakiri. Salt water leaches into underground aquifer and the soil, then it disrupts the chemical balance of estuaries, destroying oyster beds and bird habitat. So what the solution? So untuk kenaikan laut dan juga underground aquifer and soil, kita ada Nahrim ada lagi satu bahagian di pusat kajian di Nahrim, iaitu pusat kajian hydrogeology yang tackle this underground punya research lah. But I believe untuk salt water, contohnya kita ada buat kajian bersama di Kedah dan juga Pulau Mabul untuk salt water intrusion ni. Saya bagi contoh, contohnya kalau di Pulau Mabul tu memang berlaku over extraction untuk groundwater punya sumber air bawah tanah tu lah. So menyebabkan perigi tu dah ada air masinnya sebab over pumping. But dari segi solution kepada masalah aquifer and the soil ni, kemungkinannya kalau untuk perigi tu kita tak boleh guna lah, dah kena alih ke tempat lain lah. Macam kita tadi ada beberapa adaptation measures kan, retreat, accommodate dan juga protection. So if this chemical balance of the estuary destroying oyster bed and bird habitat ni, so memang kita kena mitigate the salt water tu daripada intrude lah, ada by guna tidal gate dan sebagainya. Kita kena depend kepada kawasan tersebut lah, apa yang sesuai. So itu je lah yang saya boleh jawab dekat ini untuk soalan tersebut. Soalan seterusnya daripada Nur Hafizah. Pada pandangan Puan, adakah isu pecahnya iceberg di kutub pada Disember 2020 akan menyumbang kenaikan paras air yang mendadak disebabkan kedudukan Malaysia yang rendah dari segi toponya? Okay. Apa yang kita discusskan dalam kalau kenaikan aras laut ni adalah melting of the iceberg. If dia pecah tapi dia tak melt tu mungkin tak memberi kesan lah, tapi dia pecah tapi dia mencair mungkin akan memberi kesan lah, sebagaimana yang saya dah bentangkan sebelum ni, iaitu salah satu impact kepada kenaikan aras laut disebabkan oleh pencairan ais di kutub. Kenaikan mendadak disebabkan Malaysia berdasarkan Indonesia dan kita mungkin tak akan terasa dengan secara mendadak lah kenaikan aras laut ni, sebab dia ada silent treat lah orang cakap kan. But need further study lah on this. Itu je. Saya tak dapat nak bagikan jawapan yang jelas dan itu untuk soalan ni lah, sebab dia satu yang secara generalnya kalau kawasan kita yang bertopografi rendah ni akan affected jika berlakunya kenaikan aras laut. So especially pantai barat semenanjung Malaysia lah. Okay. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Anizawati di atas jawapan-jawapan tersebut. Majlis seterusnya akan menjemput yang berbahagia Dr. Ashraf, Ketua Pusat Pengajian, untuk memberi ucapan penutup dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya tak? Tuan-tuan? Boleh. Boleh. Okey. Alright, terima kasih banyak. Okey, terima kasih juga kepada pihak penganjur pihak penganjur Dr. Fazli di bawah subjek JLS 617 acara saya Dr. Fazli. InsyaAllah. So yang berbahagia Puan Anizawati daripada pihak pihak Nahrim, terima kasih banyak kerana sudi hadir pada pertemuan ini untuk berkongsi sedikit pengalaman, berkongsi sedikit maklumat, ilmu dan juga sedikit perubahan dari segi multidisiplin dalam bidang geometrik ni. So Puan Anizawati, terima kasih banyak. Jadi saya selaku daripada pihak pengurusan PPSUG, Pusat Pengajian Sains Ukur dan Geometrik sangat-sangat mengadukkan kombinasi perkongsian ini. Saya sebenarnya untuk pengetahuan Puan Anizawati dalam bidang civil ni agak-agak menarik. Saya sangat-sangat bersetuju apabila kita di peringkat PPSUG ini kita sangat cuba mengembangkan lagi aspek-aspek sains ukur dan geometrik ini kepada multidisiplin yang lain supaya pada masa yang sama pendekatan yang digunakan pakai ini dapat diberi manfaat yang lebih baik. So untuk pengetahuan Puan Anizawati insya-Allah saya rasa benda sangat penting berkaitan dengan topik civil ni ialah kalau kita tengok dari segi pemahaman secara khusus dan umumnya menunjukkan bahawa civil ini memberi kesan yang besar bukan saja kepada social impact, juga kepada community, juga kepada dari segi aspek structure dan juga dari segi technical dan juga saya nak kaitkan satu perkara iaitu dia sangat juga berkaitan dengan perundangan tanah kita hari ini. So untuk mengetahui Puan Anizawati juga kami di UiTM Perlis ni juga mungkin ada di UiTM insyaAllah Dr. Aizam pun ada sini masih banyak Dr. Aizam Dr. Aizam, Dr. Zafur Aman kawan-kawan saya dekat Shah Alam. Terima kasih banyak kerana join dalam program ni. So banyak berkaitan tu. Kalau kita tengok dari segi satu aspek, sea level rise ni orang kata peningkatan arus air. Secara umumnya jelas. Bila tingkatkan air bermaksud secara automatik kawasan rendah akan ditenggelami air ataupun pada masa yang sama kita juga akan melihat dari segi perspektif hak milik tanah juga akan terganggu. Itu satu perkara. Dan selain itu juga kita tengok dari segi kedudukan sosial dan impact. Apabila berlakunya hari ini, komuniti masyarakat hari ini banyak duduk dekat kawasan-kawasan yang laut ataupun pantai dan impact kenaikan air ini memberi kesan kepada sosial dan komuniti. So saya rasa kajian-kajian ini sangat-sangat penting. Selain itu kita tengok dari segi technical perspektif, dia juga membawa kepada erosion punya factors. Faktor-faktor juga dari segi pembedapan, hakisan yang saya rasa perkara-perkara ini merupakan perkara-perkara agenda penting bagi kerajaan. Kerana apa tuan-tuan? Kenapa Puan Eliza? Sebab bagi saya di peringkat bersama dengan kerajaan negeri berlakunya erosions, berlakunya pembedapan menyebabkan garis pantai berubah. Apabila garis pantai berubah, maka dia mengakibatkan satu struktur pemilikan laut ataupun kedudukan marine spatial itu sendiri berubah. Dan aspek-aspek ini mungkin kita ada solution melalui kaedah-kaedah yang mungkin dikeluarkan. Sebab saya dapat faham bahawa Nahrim ni bukan selalunya saya pernah berkomunikasi dan juga bekerjasama dengan pihak Nahrim untuk pengetahuan Puan Anizawati semasa saya membuat kajian penyelidikan di Kuala Perlis berkaitan dengan projek Bencongan Barat Timah Tasuh yang mana Nahrim datang di sini untuk buat water sediment, tapi pada masa yang sama kita buat water current punya analisis menggunakan Mike 21. Jadi aspek-aspek hidrolik saya join dalam grup ni menunjukkan bahawa kepentingan kajian-kajian struktur air ataupun pergerakan air ataupun komposisi air ni saya rasa sangat-sangat penting lah dan digabungkan dengan geometrik ni cukup cantik. Jadi saya rasa saya pun tak mau cakap panjang lebar sebab apa dalam konteks yang sama saya memang nampak kepentingan dia dan saya juga ingin menjemput pihak Nahrim. Kalau boleh kita membuat satu kombinasi kerjasama yang bagus untuk MOU ataupun apa-apa saja yang boleh untuk kita isikan dia dengan satu sesi-sesi perkongsian ilmu, boleh transfer program ataupun pada masa yang sama kita juga boleh melibatkan diri dalam konteks pendidikan bersama dan juga
pembangunan perundingan dan juga orang kata kajian-kajian tempatan. Jadi Puan Nizawati, saya dari segi pihak fakulti, pihak pengurus pusat pengajian sangat mengalu-alukan program seperti ini dan juga kita harap momentum dia, impact dia, kesan dia dan juga orang kata memberi orang kata satu orang kata kebaikan dan manfaat bukan saja kepada pelajar hari ini tetapi juga membuka orang kata satu minda baru perkongsian geometrik di dalam konteks kita fahami dalam dunia orang kata pendidikan kajian-kajian akhir semasa. Jadi saya mengucapkan tahniah pada pengurusan juga pada masa Batu Puak Penganjur yang menguruskan program pagi ini, petang ini. Saya rasa banyak ruang lagi, peluang yang kita boleh buka lagi. Bukan saja silverite tapi banyak lagi kajian-kajian yang saya rasa berimpak tinggi yang mampu memberi manfaat bukan saja kepada komuniti kesetaraan dan tapi juga kepada kerajaan. Especially kepada orang yang terlibat dengan agrotourism. Bahkan kita dengan aquaculture. Jadi itu sangat-sangat penting bagi orang pihak-pihak tersebut sebab merupakan main kontributor kepada ekonomi Malaysia hari ini. Jadi saya dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga kepada semua audien yang hadir dan juga kepada kawan-kawan pensyarah di rakan pensyarah di UiTM Shah Alam dan juga UiTM Perlis. Semoga kita dapat satu manfaat yang baik dan juga kerjasama yang lebih baik selepas ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ashraf di atas ucapan itu tadi. Saya mewakili pelajar Merin FSPU merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Anizawati binti Ahmad atas segala ilmu dan nasihat yang amat penting dan berguna sepanjang ceramah kita pada hari ini. Dan halalkan segala tunjuk ajar dan ilmu pada hari ini. Majlis juga mengucapkan terima kasih kepada pelajar dan pensyarah UiTM Perlis dan Shah Alam, UMT, UKM, UIA, UTP, UTM, staf Nahrim, staf UPEM dan semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan penganjuran webinar C-Level Rise pada hari ini.